Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Ada sedikit masalah teknik. Apa khabar anda? Cuma doa saya, kita puasa ni lepas tarawih tadi tu. Cuba tengok dekat TikTok ni. Yang ni saya pakai live biasanya. Saudara Firdaus, saya tak pakai ini komputer. Saya terus live dengan saya punya ini tab. Jadi tak dapatlah nak masuk gambar dan sebagainya. It's okay. Apa khabar Saudara Ramzul? Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Ini tengok ini di TikTok ni. Saudara Firdaus. Admin, kita tengok ni TikTok supaya dapat ni. Sebab kita punya hari ni ada sedikit meragam sikit saudara. Nak buat macam mana? Itulah keadaannya. Saudara usaha macam mana pun, Saudara Azrul Jalil, Saudara Dizek Ketari, Mira Harun, Rubiah Hussein, Saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Salam Ramadan, saudara. Saudara Ilyas Muhammad. Ni tolong tengok ini TikTok aja. Ambil tengok TikTok, dah nampak ni. Tak apa, saya buat live di TikTok. Okey, tak apalah. Mana dia, saudara? Okey, saya pakai selagi. Saya minta maaf saudara, ada sedikit kekelangkabutannya. It's okay. Dalam hidup kita ni saudara, sentiasa ada cabaran dan dugaan. Jadi tak buat begitu, kita buat begini. Sebenarnya kita buat dia, bukan dia buat kita saudara. Jangan risau. Saya akan berusaha macam-macam saudara. Cara begitu tak boleh, kita buat begini. Begitu tak boleh, begitu pula kita buat saudara. Sebentar sedikit saudara, sekejap saudara. Saya tengah nak uruskan tentang TikTok ni. Ya. Semoga segalanya okey ya saudara. TikTok pun okey, mudah-mudahan saudara punya faham pula ni. Dia lagi ke situ pula saudara. Kita buat live kat TikTok ni jadi ke situ. Tiba-tiba sekejap ada, sekejap tak ada. Itulah keadaan saudara. Dah tua-tua begini macam-macam tak menjadi. Okey, nampak semuanya okey. Cuma latar belakang saya tu tak eloklah nampaknya. Topi saya sama-sama dengan hanger. Nampak kot tak apa juga saudara. Baik saudara, apa khabar saudara Rafi Kelapa Muda, ABK, saudara Azrul Ali, saudara Pak Chu dari Langkap. Macam mana Pak Chu? Berapa rakaat hari ni? Saudara Faizlah Gadi, saudara Muhammad Nur Khaizi. Saya hari ni saya buat solat saya 8 rakaat. 8 rakaat saja saudara. Dan alhamdulillah usai tadi selepas 8 rakaat kita buat witir dan sebagainya. Begitulah bulan-bulan puasa ni. Inilah setahun sekali. Dalam bulan Ramadan saja kita melakukan solat tarawih. Teman-teman yang tak kesempatan tu rugilah. Ya puas, saudara Puan Ramlah Datih, saudara Nurul Iman, begitu juga Wan, saudara Abu Samah, Zack Peri-Peri, saudara Mak Sedir dari Kuantan, Bahai Muhammad, salam Ramadan, terima kasih. Saudara Ramzul, waalaikumsalam, rodongku terbaik katanya. Saudara Ramzul. Saya Rahman, begitu juga Romlah Datih, Nurul Iman. Saudara, hari ini hari pertama kita Paurus Mini dari Pontian, Johor. Heri Hezri Zakiah, saudara Hayati Rashid, saudara Syariatan, saudara Rahim. Ya saudara, insyaAllah malam nanti saudara sahur. Dah siap ke dulu saudara? Apakah saudara sudah siap anda punya persiapan untuk bersahur? Saya sekejap lagi rasanya nak cek kedai mamak lah jawabnya saudara. Untuk tidak menyusahkan orang rumah saudara. Nur Maria ya, saudara Heri Zakiah, begitu juga Akademi Apatah Tahfiz Al-Qarash, saudara Syariatan, saudara Bapak Atang katanya. Saudara, hari ini hari Isnin. Besok kita memulakan Ramadan yang pertama. Masuk minggu kemudian ke selepas minggu dah mula mengira pula bila pula hadirnya Aidilfitri. Dan saudara,
Tanggal hari ini, tanggal 11 Mac 2024. Tapi jangan lupa saudara, kita sudah masuk hari yang ke 1445. Negara kita masih dijengah oleh virus sebut. Jadi dalam bulan-bulan puasa ni, saya harap teman berhati-hati. Jadi Tahir, apa pula Jadi Tahir kedai mamak tutup? Tak tutup Jadi Tahir. Saudara Datuk Ros, apa khabar? Saudara Muhammad, saudara Syari Atan, PTNGT, saudara Bani Abdullah daripada Shah Alam. Pak Cu, jangan lupa niat puasa. Betul saudara. Now itu saum maqadin an adai lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok hari dalam bulan Ramadan, wajib atas aku kerana Allah Ta'ala. Ingat saudara tu. Jangan lupa niat puasa, nanti dapat pahala lapar dan dahaga. Terima kasih Pak Cu mengingatkan teman-teman supaya katanya jangan lupa niat puasa. Saudara Wahnudin minta saya live bersama, saya minta maaf. Dalam keadaan sekarang ni pun kelang kabut ni, saudara, macam mana saya nak live bersama dengan anda semua. Baik saudara, saya teruskan pencerahan. Saya mulai malam ini dan seterusnya sampailah kita raya. Kita bersiaran jam 10.30 malam. Saudara Zamari, saudara Hazamadin, saudara Fazilah Ismail, Aizul Abdul Hamid. Waalaikumsalam, saudara Ahmad Ruzi. Kata saudara Abdul Hamid, Aizul katanya tolonglah share-share. Saudara JJ, saudara Ismaon, bagaimana saudara? Balik ke Terengganu ke saudara Ismaon? OJ Manbai. Saya ingat nanti kalau ada kesempatan di bulan puasa ni, saudara Masini, Ziza, Yuza, Rosnani, dan juga saudara Itahir, dia kata puasa takkan datang bulan lagi katanya. Kau ni Edi, betul lah. Ini malam lepas kita solat tarawih Edi. Hati-hati dalam menuliskan kata-kata anda. Zizah Jin, apa khabar? Terima kasih Zah menghantar pada saya sekuntum mawar merah sempena malam kita bermula dengan malam Ramadan, awal Ramadan. Saudara, baik, kita teruskan pencerahan. Saya santuni apa yang dinyatakan oleh teman-teman yang berkirim salam pada anda semua. Jadi saya baca tulisannya. Katanya apa yang kita fikirkan sebenarnya saudara adalah sangat mempengaruhi hati. Ini segmen naluri kehidupan saudara. Jika kita ingin hati kita tenteram, maka fikiran terlebih dahulu mesti ditenteramkan. Teliti dahulu fikiran kita sama ada positif atau negatif. Hati itu merasa, akal pula berfikir. Fikiran dan perasaan saling berhubungan. Akal itu umpama telinga bagi hati. Jika kita fikirkan yang baik, maka yang baik-baik jugalah yang akan merasai ke dalam hati kita. Fikiran menentukan perasaan. Maka untuk mengawal perasaan, terlebih dahulu kawallah fikiran. Bukankah fikir itu pelita hati, saudara? Jika hati atau perasaan kita ceria, itu pertanda fikiran kita juga positif. Lalu tindakan pun akan turut positif. Dan insya-Allah, tindakan yang positif itu akan menghasilkan natijah yang juga positif. Kata bijak pandai, kita ialah fikiran. Bukan apa yang kita fikirkan tentang kita. Kita adalah fikiran kita. Tapi bukan apa yang kita fikirkan tentang kita. Apa yang kita lihat, sama cara memandang suatu kejadian, suatu peristiwa atau suatu perkara itu, itulah yang akan kita dapat. Maksudnya, lihat di sini bukan memandang dengan mata, tetapi dengan pemikiran dan perasaan. Jika pemikiran kita positif terhadap satu perkara, maka kita akan mendapat sesuatu yang positif daripadanya. Tapi jika kita melihatnya secara negatif, yang negatif juga akan dapat sebagai impaknya. Berfikiran positif sangat penting, saudara. Berfikiran positif adalah prasyarat untuk mendapat kejayaan dalam hidup. Maknanya, jika hendak berjaya, sentiasalah berfikiran yang positif, sekalipun betapa buruk keadaan yang kita hadapi. Itu peringatan, saudara. Hidung saya merah, saudara. Sebab panas-panas ni, duk picit-picit hidung. Jadi merah. Tiba-tiba saja hidung berbelang. Baik, saudara. Apa kata Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah dalam Mutiara kata? Kata Tan Sri Osu, rambut kian memutih, gigi kian bertabu, tanda usia semakin singkat. Namun, jangan dinafikan, Ramadan sudah hadir dan saat menyahut kehadirannya, jadikanlah ia sebagai bulan taubat. Itu peringatan dan kata-kata mutiara
daripada Tan Sri Osu Sukam. Terima kasih santri. Dalam hari yang baik, bulan baik ini, saya tetap memberi peringatan kepada pimpinan negara. Janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Seandainya negara berbelanja wang negara tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, bagi saya tak ada masalah. Cuma anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Dan ini adalah pencerahan politik. Itu kena ingat, saya selalu berpesan. Kalau saya tak berpesan, peguam saya marah dekat saya nanti. Dan saudara, untuk apa-apa pun saudara, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi itu yang paling penting saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Boleh tarik belakang lagi tak apa sebab ada mic. Admin kacau saya sana, kacau sini, gitulah keadaan saya. Jangan pening kepala, jangan betulkan TV anda. Segala-galanya insya-Allah. Saudara, dalam keadaan ini kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu pesan peguam saya, mesti saya lafazkan. Saudara Syam, apa khabar? Salam satu Malaysia, Megat Zulkifli, Datuk Intan, Saudara Muhammad Amin Jack, Puan Salimah Ahmad, Puan Saudara Rashidah Ahmad. Salam Ramadan dari kota Singapura. Saudara Mokhtar Daud, Saudara Madiah Ahmad, begitu juga Syuami Abdullah Syuhaim. Dari mana tak tahu saudara, salam mubarak je katanya. Ya, bagi mereka yang mau, saudara Muhammad Rafi'i Ahmad nak join segala, saya minta maaf saudara, saya tak kerti nak buat. Ini pun dalam keadaan ada admin pun berkelang kelibut jadinya saudara. Puan Nur Ismail, Trade with Kamal pun tak dapat nak live bersama. Nak panggil nak jadi guest, saya tak kerti saudara. Tapi tak apalah saudara, kita teruskanlah pencerahan kita. Bicara kita malam ini bertajuk merangkul jiwa rakyat. Itu yang paling penting. Itu yang penting, bahawa supaya pimpinan negara dapat merangkul jiwa rakyat. Dalam keadaan kita nak menghadapi bulan Ramadan, saat ekonomi yang masih belum menentu, saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan sentiasalah mereka merangkul jiwa rakyat. Bukan hati, jiwa rakyat. Jangan dikecewakan rakyat. Okey, laporan pertama saya tentang Super El Nino. Katanya, menurut pakar-pakar penyelidik yang baru diterbitkan dalam Journal Scientific Report, terdapat 90% kemungkinan suhu di permukaan global kesan daripada fenomena El Nino, ia akan mencecah rekod yang tertinggi. Ini dia akan mencecah pada terlebih lagi pada mendatang bulan Jun. Kita harus berhati-hati saja kalau dia meningkat pecah yang tertinggi, lebih panas lagi. Ia disahkan lagi oleh saintis Amerika bahawa fenomena itu telah bermula dan mereka bimbang pemanasan yang berlaku akan menyebabkan suhu dunia melepasi had pemanasan 1,5 darjah Celsius. Kalau dunia panas, kekhawatiran kita ialah iceberg di kutub utara dan kutub selatan. Kalau iceberg cair, saya jangan lupa dunia ini 3/4 dipenuhi oleh air. Kalau iceberg itu cair, maka air akan melonjak, bakal berlakulah kebanjiran di mana-mana. Itu yang perlu kita doa pada Allah SWT supaya musibah ini tidak berlaku. Kerana kalau El Nino ni panas sentiasa. Kita pun kalau hari biasa pun dalam puasa ni panas, saya cuma pesan, pastikan anda banyak minum air panas. Assalamualaikum, Hajah Comel-Comel, Saudara Mishuami, Rajemah, Hayudin Hashim, Azminuddin. Dah 5 tahun saya ikut live. Memang saya pun kini masuk tahun ini, masuk tahun yang kelima. Saya bersiaran. Walaupun bulan Ramadan, kita tetap bersiaran. Jangan risau saudara. Jadi saudara Azminuddin, dia mencatatlah bahawa ini masuk tahun kelima saudara. Begitu juga saudara Fazil Yub, Syed Wahab. Salam Ramadan dari Tanjung Piai. Bagaimanalah gamaknya sambutan Ramadan di Tanjung Piai. Saya agak berterima kasih kalau teman-teman dapat mengirim berita-berita ataupun celoteh-celoteh untuk supaya kita dapat sedikit melabun dalam bulan-bulan Ramadan ini. Selepas kita tarawih, ada yang buat 8, ada yang buat 20, ada yang buat 10. Selepas kita melaksanakan tarawih, ini musim kita menceloteh pula sampailah ke sahur.
Itulah matlamat saya. Memang saya dulu pun nak buatnya begitulah. Sebab itu ini tahun kelima. Dah 5 tahun berturut-turut saya hadir pada bertemu anda dalam bulan Ramadan. Saudara, hari ini anak-anak memulakan sesi persekolahan setelah cuti agak panjang. Dan sejak 2 minggu lalu, saudara, ibu bapa sibuk menyediakan pelbagai keperluan dan persiapan untuk anak-anak ke sekolah. Ada yang teruja kerana itulah tahun pertama anak mereka masuk sekolah. Bagi mana keluarga yang dah biasa, yang ada anak nak masuk, ada darjah 2, darjah 3, darjah 4 dan sebagainya, dah biasalah saudara. Tapi agak menarik kalau darjah 1 tu, saudara. Macam-macam lah. Ini untuk ibu-ibu muda. Tapi agak menarik kali ini saya terima berita dari Seremban. Apabila berita harian melaporkan bahawa sejak 125 tahun lamanya sekolah itu diwujudkan, iaitu Sekolah Kebangsaan St. Paul di Seremban. Dan tahun ini buat pertama kalinya dalam sejarahnya ia menerima pelajar-pelajar ataupun murid perempuan bagi sesi 2024-2025 hari ini. Seramai 10 orang murid perempuan tahun 1 memulakan sesi persekolahan mereka dan mereka menjadi perintis di sekolah yang sebelum ini hanya terdiri daripada pelajar-pelajar ataupun murid lelaki saja. Menurut pengurusi Lembaga Pengurus Sekolah St. Paul, Dr. Mahadewan Dewa Tata, keputusan itu diambil ekoran tren penurunan pendaftaran pelajar baru ke sekolah itu sejak 5 tahun ke belakang ini. Jadi kata Dr. Mahadewan, kebanyakan penduduk di sekitar kawasan itu kini adalah generasi tua yang mana mereka tiada lagi anak kecil. Generasi muda pula tinggal di perumahan baru dengan kemudahan sekolah yang lebih baik dan canggih. Jadi mereka tertumpu di sekolah sekitar Seremban 2 katanya. Sebab itulah pihak pengurusan sekolah membuat persediaan seperti pengasingan tandas untuk menerima murid-murid perempuan sejak 2 bulan lalu selepas ia diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, saudara. Seramai 10 orang murid perempuan saja yang masuk hari ini. Namun katanya akan bertambah sehingga 20 orang dalam masa 2-3 hari lagi kerana ada yang sedang membuat permohonan pindah sekolah dari sekolah asal. Agak menarik saya. Jadi Sekolah Kebangsaan St. Paul, ia terpaksalah PIBG-nya menyediakan tandas yang berasingan. Takkan nanti berterabur pula anak-anak kecil kita, lelaki perempuan, belajar dalam menggunakan tandas yang sama. Dan satu lagi saya agak menarik, iaitu bahawa sejumlah 447,982 murid tahun 1 mula menerima bantuan awal persekolahan bermula minggu ini, membabitkan peruntukan lebih 67 juta ringgit untuk diagihkan ke 8,903 buah sekolah di seluruh negara. Jadi ibu bapa jangan risau. Dalam 2-3 hari lagi, tiap-tiap pelajar sebagaimana yang dijanjikan oleh PMX dalam bajet yang lalu, beliau mengatakan setiap pelajar akan menerima RM150 seorang. Sabar, bertenang dulu. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Azman Adnan, katanya jumlah itu adalah sebahagian daripada 788.13 juta yang diperuntukkan dalam belanjawan 2024 khusus untuk bantuan anak persekolahan. Selain itu, ibu bapa murid tahun 1 tidak perlu membuat sebarang permohonan. Semuanya adalah berikut. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan bahawa kerajaan memperuntukkan 788.13 juta menerusi belanjawan 2024. Di samping itu, Kementerian Pendidikan juga memberitahu bahawa kantin sekolah, termasuk di sekolah menengah dan sekolah kebangsaan, akan beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Ini bagi untuk menyantuni murid-murid dan pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam. Tak bolehlah kita, sebab kita berpuasa, ada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, mereka pun nak makan juga. Itu keadaannya. Saudara Haj Maji Resource sibuk hantar cuci ke sekolah. Hantar cucu ke sekolah. Saudara Nur Ali, selamat makan. Sebelum lagi, saudara. Saudara Muslih, saudara Yunus. Saudara, lebih menarik lagi. Ini saudara. Ini di Bagan Datuk, saudara. Sekolah Kebangsaan Tebing Rebak. Itu di Sungai Sumun. Ini dekat dengan rumah Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi.
katanya hanya menerima 2 pendaftaran baru bagi tahun 1 sesi persekolahan 2024. Artinya cuma 2 orang saja pelajar untuk darjah 1. 2 murid berkenaan iaitu Ashman Haziq Muhammad Rizwan dan Muhammad Haziq Haikal Muhammad Hilmi. Masing-masing berusia 7 tahun dari Kampung Tebing Rebak. Pendaftaran baru itu menjadikan jumlah keseluruhan murid yang mengikuti sesi pembelajaran di sekolah tersebut adalah 8 orang saja. Seronoklah cikgu tu saja. Guru besar ke cuma 8 orang saja pelajarnya. Menurut guru besar Zaitun Hashim, daripada jumlah itu 2 murid berada di tahun 1 dan 3 tahun 2, 4, 5 dan 6 masing-masing 1 murid saja. Tak tahulah macam mana keadaan sekolah tersebut. Berartinya ada 8 orang murid sajalah. Untungnya guru besar, untungnya guru sebut. Tapi saya yakinlah tentulah keputusan peperiksaan di sekolah tersebut memang 100% lah yang lulus saja. Kerana tumpuan guru-guru, tumpuan tabel pelajar itu memang mudah. 1 orang, 2 orang aja mengajar saja. Jadi setiap tahun memang beginilah katanya Cikgu Zaitun. Tiada pertambahan yang ketara dari segi bilangan murid. Tahun lalu jumlah keseluruhan murid juga 8 orang. Jadi tahun ini bilangannya kekal kerana 2 murid tahun 6 yang tamat persekolahan diganti dengan 2 murid tahun 1. Kekurangan murid itu di sekolah tersebut adalah antara lain sebabkan kebanyakan generasi muda telah pun berhijrah ke bandar lain kerana bekerja. Bilangan murid yang sedikit ini membuatkan hubungan antara guru, pelajar, ibu bapa dan komuniti kampung di daerah tersebut sangat akrab. Jadi sekarang katanya kami dalam peserta ibu bapa dan guru pun hanya dianggotai oleh 4 penjaga saja. Selalunya kita dalam PIBG dulu, waktu saya jadi pengurusi PIBG dulu kita ada lebih kurang sampai 24 orang ahli jawatan kuasa PIBG. Tapi nampaknya sekolah sebut cuma ada 4 orang anggota PIBG saja. Jadi sekolah sebut menurut Puan Zainun dibina sekitar tahun 1954 sebelum negara merdeka dan ia terletak lebih kurang 20 km dari Pekan Bagan Datuk. Kini mempunyai 6 orang guru dan 5 kaki tangan sokongan. Ya, bagaimanapun pembelajaran, pendidikan harus terus diterapkan agar sekolah sebut dari dekat dengan Sungai Sumun tu dekat dengan rumah Timbalan Perdana Menteri tu. Saudara Musa Talib, saudara Eddie Talib, seronok cikgu kata Eddie. Seronok guru tu, murid-murid baca ini, cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Saudara Azminuddin, Sekolah Kebangsaan Matang Kunda di Bagan Datuk. Ini Saudara Azminuddin di Bagan Datuk. Dia kata Sekolah Kebangsaan Matang Kunda di Bagan Datuk pernah mencatat hanya seorang pelajar darjah 1 beberapa tahun lalu. Itu laporan Saudara Azminuddin. Beliau juga merupakan orang ataupun warga yang tinggal di Bagan Datuk. Baik. Seusai pencerahan tentang apa yang berlaku di sekolah hari ini, saudara, kita menerima kabar dari Berlin, Jerman. Kabarnya, Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba mendarat di Jerman pagi tadi untuk lawatan resmi beliau ke negara yang menjadi rakan perdagangan terbesar negara dalam kalangan anggota Kesatuan Eropah. Pesawat yang membawa beliau selamat mendarat di lapangan terbang Brandenburg pada jam 10.29 malam. Malam Ahad selepas yang lalu, waktu tempatan iaitu sekitar 5.29 pagi hari ini waktu Malaysia. Dan ketibaan beliau disambut di lapangan terbang oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Duta Malaysia ke Jerman Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin dan pegawai-pegawai kerajaan Jerman. Jadi memulakan rangka lawatan sebaik tiba di Berlin, Datuk Seri Anwar dijadual melawat Siemens Energy sebelum mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatnya. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kemajuan hubungan Malaysia-Jerman, terutama kerjasama ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan kelestarian selain bertukar pandangan mengenai isu serantau. Jadi, lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman selama 6 hari. Beliau itu turut merangkumi kunjungan ke bandar pelabuhan Hamburg. Perdana Menteri akan bertemu kapten-kapten industri dan pelabur berpotensi seperti Scott AG, Infineon Technologies AG, Melexis dan Airbus serta menghadiri sesi bersama diaspora Malaysia di Jerman.
Turut mengiringi Datuk Anwar Ibrahim adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Dan saya mendapat laporan usai saja pertemuan antara Datuk Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jerman, beliau telah pun mengadakan lawatan ke Siemens. Siemens Energy AG merupakan syarikat yang membangunkan dan mengeluarkan serta menjual serta memasang turbin angin, turbin gas, turbin wap dan sistem menyeluruh dengan kapasiti multi-megawatt yang menyangkuti aspek untuk tenaga. Pada Oktober tahun lalu, Siemens Energy dan Tenaga Nasional Malaysia menandatangani perjanjian dalam usaha untuk membangunkan teknologi hidrogen hijau di negara kita. Siemens merekodkan permodalan pasaran sekitar 11.56 bilion. Untuk rekod, pasaran tambahan Siemens Energy menerima suntikan kewangan oleh kerajaan Jerman dalam bentuk jaminan kerajaannya bernilai 7.5 bilion euro. Kalau 7.5 bilion kali dengan 5, artinya 35 bilion. Jaminan itu membantu Siemens dalam mengatasi isu-isu kewangan dan memenuhi dalam melaksanakan projek-projek yang tertunggak. Moga-moga lawatan kali ini dapat dimanfaatkan oleh negara kita sahaja. Dari khabar dari Jakarta, dalam saat-saat kita menyambut awal Ramadan ini, saya menerima laporan daripada Jakarta, angka kematian akibat banjir kilat dan tanah runtuh di Pulau Sumatera, Indonesia meningkat kepada 26 orang. Dan sekurang-kurangnya 11 orang lagi masih hilang. Hujan lebat pada hari Khamis lalu mencetuskan bencana di wilayah Sumatera Barat, di mana sungai melempah dan tanah runtuh menimpa rumah. 11 orang masih hilang, manakala 26 lagi telah pun ditemui tapi meninggal dunia. Demikian menurut agensi Tempatan Bencana Kebangsaan Abdul Muhari menerusi kenyataan hari ini. Saudara jangan lupa, sebab itu Pak Jokowi memindahkan ibu kota negara tersebut ke Kalimantan kerana Jakarta dia bandarnya di bawah paras laut. Dia kerana negara tersebut dijajah oleh Belanda dan negara Belanda memanglah ibu kotanya Belgium itu sahaja berada di bawah paras laut. Jadi sebab itu sekarang ini mereka telah memindahkan. Dan di daerah pesisir selatan 23 orang ditemui mati dan 6 masih hilang. Demikian menurut Fajar Sukma, pegawai daerah agensi mitigasi bencana Sumatera Barat. Kerana turut berlaku bencana di Sumatera Barat. Tiga lagi bangsa ditemui mati di arah Padang Periaman yang turut mengalami kerosakan perut. Usaha-usaha menyelamat sedang dijalankan dan kita berdoa agar musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera Barat, di Indonesia, saudara, segeralah tidak berterusanlah. Saudara. Baik, kita terima kabar dari Gaza. Saya perlu melaporkan. Hari ini kita mula berpuasa, saudara. Kita mula solat tarawih dan sebagainya. Dan rakyat Palestin menyambut permulaan Ramadan dalam suasana yang cukup suram. Ini adalah akibat pihak polis Israel mempertingkatkan langkah keselamatan di mana umat Islam di Gaza terus dibayangi oleh peperangan dan kebuluran. Satu yang amat menyedihkan, saudara. Kerana itu melenyapkan kegembiraan umat Islam meraihkan kemeriahan bulan suci ini. Kerana kabarnya rundingan untuk memeterai gencatan senjata tidak menghasilkan. Tiada hasilnya, artinya peperangan masih berterusan di Gaza, saudara. Dan saat ini beribu-ribu polis telah dikerahkan untuk meningkatkan kawalan keselamatan di sekitar jalan yang sempit di Kota Lama di Baitul Muqaddis, di mana puluhan ribu jemaah dijangka memenuhi pekarangan Masjid Al-Aqsa setiap hari, iaitu merupakan tempat ketiga paling suci bagi umat Islam. Pertama di Mekah, iaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga iaitu di Masjid Al-Aqsa. Kawasan sama turut dianggap tempat, bagi itu besar, tempat sebut juga dianggap sebagai tempat paling suci di kalangan orang Yahudi. Itu keadaannya, terdapat Temple Mount. Dan inilah menjadi titik awal masalah dan setiap permulaan perang yang terakhir pada 2021 di antara Israel dan Hamas, di mana gerakan Islam yang mengawal Gaza.
Konflik selama 10 hari membawa kepada perang semasa yang kini masuki bulan ke-6. Dan kita melihat di Gaza serangan tanpa henti masih dilakukan oleh rejim Zionis. Di semenanjung Gaza, pertempuran maut di Gaza terus mengganas. Malam semalam, berikutan tiada persetujuan gencatan senjata antara tentera Israel dan pejuang Hamas. Tanpa persetujuan dicapai kedua pihak, maka krisis peperangan, krisis kemanusiaan semakin mencengkam di bawah Palestin yang terkepung, saudara. Walaupun berminggu-minggu perundingan dilakukan, tapi tidak membuahkan sebang hasil. Dan sekarang ni Ramadan itu, tentulah Ramadan yang kita raikan di negara kita, diraikan dengan penuh derita oleh warga Gaza, saudara. Kerana kedua pihak saling bertelagah, belum ada rundingan damai yang terlaksana. Saya dari Tel Aviv. Ini di Tel Aviv, ini ibu kota Israel. Saya difahamkan bahawa ribuan penunjuk perasaan daripada orang Yahudi Israel telah pun berhimpun di Tel Aviv mendesak diadakan pilihan raya secepat mungkin dan pembebasan tebusan yang diculik oleh Hamas. Suasana persekitaran juga bergema dengan laungan mereka menuntut Perdana Menteri yang paling kejam di abad ini, Benjamin Netanyahu, untuk meletak jawatan kerana beliau gagal menyelesaikan perang di Gaza yang kini masuk bulan ke-5. Ramai rakyatnya beribu-ribu berkumpul sambil memakai baju dan sepanduk menampilkan nama serta gambar tebusan yang ditahan semasa serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, saudara. Setelah itu, susulan tunjuk perasaan, polis telah pun menahan seramai 16 peserta kerana didakwa melakukan kekacauan awam. Walaupun mereka melakukan tembakan meriam air gatal dan sebagainya, saudara, pada Sabtu lepas. Dan saya difahamkan bahawa Netanyahu menerima tamparan minggu ini apabila siasatan mendapati bahawa beliau bertanggungjawab secara peribadi atas rempuhan pada 2021 di utara Israel yang membunuh 45 penganut Yahudi. Juga setelah pun dikorek. Apa khabar Puan Selamat Ahmad, Puan Nurfisa Idris, Saudara Fakri Sani, Saudara Mi Yasmi, Nafisah Raimi. Saudara, terima kasihlah kepada mereka yang menghantar kiriman sekuntum mawar merah dan sekeping hati kepada saya dalam segmen TikTok, saudara. Saudara, dalam keadaan begitu di Times Square, New York, juga ribuan warga Amerika dan berpuluh-puluh jemaah Islam berkumpul di Times Square semalam untuk menandakan permulaan bulan suci Ramadan dengan mempamerkan bendera Palestin sebagai solidariti mereka terhadap penduduk Gaza. Artinya tunjuk perasaan berlaku di mana-mana, saudara. Mereka menunaikan solat tarawih semalam di Times Square. Itu solat malam Ramadan, kerana artinya saat ini mereka berpuasa lah, saudara. Lebih 100 orang berkumpul untuk berdoa walaupun dalam keadaan yang sejuk dan berangin. Dan ada juga vokalis melaungkan nasyid dan kanak-kanak membaca Al-Quran, memohon pada Allah SWT sebagai mencipta damai di bumi Palestin. Sebab itu, saya melihat bahawa Presiden Amerika berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Joe Biden mengakui kerana pendekatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap perang Gaza lebih merugikan daripada membantu Israel. Amerika mengeluarkan wang yang begitu banyak, beratus-ratus bilion, saudara, untuk membantu Israel, tapi keadaan belum ada ketenangan di semenanjung Gaza. Jadi krisis kemanusiaan di Gaza kian meruncing dan kumpulan sayap kiri yang menentang Biden semakin menentang. Saya panggil dia Biden, saudara. Beliau dilihat membuat kenyataan yang bercanggah mengenai soal garis merah atau had batas berhubung ancaman Israel untuk menyerang Rafah di selatan Gaza. Itu keadaan saya. Dalam waktu yang sama, saya agak sedih apabila mendapati tahanan Palestin yang berada dalam penjara di Tel Aviv, tahanan Palestin dari semenanjung Gaza yang ditahan oleh tentera Israel didakwa menjadi mangsa pembunuhan terancang. Mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa mengikut prosedur undang-undang. Termasuklah mereka diseksa hingga maut. Demikian menurut pemantau hak asasi manusia Euromed. Pertubuhan itu menekankan bahawa untuk memastikan pelaku bertanggungjawab, pihak berkuasa kehakiman antarabangsa mesti bertindak dengan melancarkan siasatan segera
termasuk menggali semula kubur mangsa, mengenal pasti identiti mangsa, mengembalikan jasad mereka selain membawa keadilan kepada mangsa dan keluarganya. Ini tuntutan saudara daripada Euromed, asasi kumpulan pejuang hak asasi manusia saya. Dan dalam keadaan begitu amat menyedihkan di saat kita nak mulakan puasa dan sebagainya, Perdana Menteri Israel Netanyahu masih lagi memperlihatkan cengkamannya yang bagi saya bagaikan cengkaman serigala. Kerana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan Menteri Pertahanan, Keselamatan Negara dan Kewangan untuk membuka ruang di penjara Israel sebagai persediaan untuk penangkapan ribuan lagi rakyat Palestin tahun ini. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri, berkata tentera dan agensi keselamatan dalaman Shin Bet telah menilai bahawa ramai lagi yang akan ditangkap di Gaza dan Israel akan kehabisan ruang penjara jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang. Kira-kira 4,000 rakyat Palestin telah pun ditangkap sejak berlakunya peperangan perang Oktober lalu. Rejim Zionis juga menahan beribu-ribu rakyat Palestin dalam tahanan pentadbiran tanpa proses yang sewajarnya. Ada kehakiman dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mendesak agar rakyat Palestin yang ditahan itu segera dibebaskan. Itulah saudara, dalam bulan-bulan Ramadan ini kita melihat kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis, saudara. Kerana itulah saudara, sempena Ramadan yang akan disambut sebilangan besar umat Islam yang seharusnya kita menyaksikan gencatan senjata di Gaza dan bukannya untuk melihat penderitaan yang berterusan. Saudara, sebab itu menurut Lazarini, kebuluran melampau sudah pun merebak dengan pantas di Gaza, di mana 2 lagi rakyat Palestin mati kebuluran di utara Gaza, menjadikan jumlah kematian akibat kebuluran dan kekurangan zat makanan sudah pun 25 orang, saudara. Bulan Ramadan di wilayah Palestin terus menyaksikan perpindahan berterusan serta ketakutan serta kebimbangan yang berlaku di tengah-tengah ancaman operasi ketenteraan di Rafah, iaitu titik paling selatan di Gaza. Sebab itu, Raja Arab Saudi, Raja Salman menyeru seluruh masyarakat antarabangsa untuk memikul tanggungjawab dan menghentikan jenayah serta kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Baru nak bercakap sekarang. Dalam ucapan disampaikan bagi pihaknya oleh Menteri Media Salman Al-Ruzari menjelang Ramadan semalam, Raja Salman berkata, penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin merobek hati baginda. Dan baginda turut menekankan keperluan koridor kemanusiaan yang selamat. Bagi saya satu saja, kalau warga Arab bersatu, semua ini tak akan berlaku. Tapi tak apalah saudara, kita bukan nak menyalahkan sesiapa saya. Kembali pada negara kita. Ialah Israel juga lah saudara, puasa juga. Bagaimanapun, sesuatu yang agak menarik hari ini, apabila untuk kali terakhir, dulu Malaysia menjadi tuan rumah pada Sukan Commonwealth yang gilang gemilang adalah pada tahun 1998. Jangan lupa, itulah permulaannya Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap. Itu dalam krisis antara beliau dengan Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir. Dan hari ini Malaysia kembali memperoleh peluang untuk menjadi tuan rumah bagi menganjurkan Sukan Commonwealth untuk tahun 2026 selepas Victoria, Australia menarik diri sebagai penganjur. Jadi artinya tinggal lagi sekarang 2 tahun lagi, insya-Allah Persekutuan Sukan Commonwealth telah membuat tawaran kepada Malaysia untuk menggantikan Victoria dan ia melihat sebagai peluang terbaik. Apatah lagi ia merupakan dapat suntikan dana sebanyak 100 juta pound, itu sekitar 602 juta bagi melaksanakan Sukan Commonwealth. Susulan dari perlawan rasmi CGF saudara kepada Majlis Olimpik Malaysia dan Persatuan Sukan Commonwealth Malaysia bulan lalu, MOM sudah memulakan perbincangan bersama Kementerian Belia dan Sukan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Saya rasa terimalah. Sebab bila ditawarkan ada dananya yang disediakan oleh Pertubuhan Sukan
Olimpik Sukan Commonwealth dunia, saudara. Dan ini juga merupakan pintu untuk kita memasarkan negara kita kepada dunia, saudara. Setiap kali bila berlaku diadakan sukan bertaraf dunia, tentulah tumpuan dunia ke arah negara kita. Samping itu datangnya pelancong-pelancong dari luar negeri, dan ini akan mempertingkatkan sektor pelancongan bagi negara kita, saudara. Victoria sebelum ini dilaporkan telah memenuhi diri sebagai tuan rumah bagi edisi ke-23 itu atas alasan peningkatan kos penganjuran daripada jangkaan awalnya iaitu 26 bilion, itu lebih kurang 8.9 bilion, telah meningkat kepada 7 bilion, lebih kurang 21.78 bilion. Itu di Victoria kalau diadakan kosnya sampai 21.78 bilion. InsyaAllah kos di negara kita ini juga akan mencecah sebut, dan keuangan sebut akan ditanggung oleh persatuan-persatuan sukan, pimpinan kerajaan dan sebagainya. InsyaAllah bagi saya ini adalah peluang terbaik untuk negara sekali lagi untuk menjadi tuan rumah. Orang berebut nak jadi tuan rumah, saudara. Bila menjadi tuan rumah pada sukan macam sukan Commonwealth ini, banyak keberhasilannya. Antaranya kalau kita ingat, ya saudara, bila kita mewujudkan sukan Commonwealth, wujudlah begitu banyak rumah-rumah yang terdiri, rumah-rumah pangsa yang berada di Bukit Jalil, saudara. Keadaan itu, selepas sukan itu habis, berakhir, maka rakyat boleh membeli rumah tersebut. Dan kini saya berkeyakinan tentulah akan dibangunkan lagi bandar sukan Commonwealth yang tentulah berpusat di sekitar kawasan Bukit Jalil. Ini juga akan meningkatkan pembangunan lebih mudah, sebab dalam tempoh 2 tahun ini maka akan dibangunkanlah perkampungan sukan Commonwealth, saudara. Bagaimana juga tentang Dewan Rakyat hari ini, saudara? Saya agak terkejut apabila Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah beliau hari ini menyatakan di Dewan Rakyat bahawa rakyat negara kita sekarang bukan sahaja berdepan dengan isu dalam Alibaba dalam perniagaan, tetapi kini warga usahawan kita terpaksa bersaing dengan fenomena Ali Bangla. Wah, hebat. Saya suka Shahar ni, saya bila dia melontarkan satu persoalan itu yang wajar untuk kita fikirkan bersama. Selaku Ahli Parlimen dari Barisan Nasional, dia berkata warga negara hari ini perlu bersaing dengan kumpulan bukan warga negara yang dilihat cuba memonopoli sektor pekerjaan, dan masuklah mereka mahu bergelar sebagai pengusaha. Jadi dalam soal itu dia bertanya, adakah kementerian, dia bertanya pada Rafizi hari ini, lenyai juga saya. Jadi tanya saudara Yang Muhammad Shahar, adakah kementerian yang berhormat sedar bahawa sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dulunya, kata Shahar, mereka berkunjung ke negara kita sebagai buruh kasar, dan sekarang mereka berusaha untuk menjadi pengusaha. Bagaimanakah Kementerian Ekonomi melihat dari struktur asas ekonomi kerana apabila mereka menjadi pemilik syarikat dan pengusaha? Ya, kerana itu kesannya apabila kita hantar anak-anak Bumiputera dan juga bukan buta untuk Tibet, tapi akhirnya mereka akan menjadi dominasi kepada orang lain. Itu keadaan saya berterima kasih, dan saya rasa itulah sewajarnya disuarakan oleh wakil-wakil rakyat. Bukan bercakap pumpang-pumpang soal kepatian. Inilah kualiti yang ada pada wakil-wakil rakyat daripada UMNO Barisan Nasional. Kita melihat perkembangan negara kita ini, bagaimana seharusnya kita menyantuni rakyat dan sebagainya. Dan bukan pumpang-pumpang nak ambil alih kerajaan. Tapi hari ini Yang Muhammad Shahar melontarkan persoalan bahawa negara sekarang berhadapan persaingan dengan Ali Bangla, bukan lagi Alibaba, saudara. Bagaimanapun menurut saudara Rafizi, Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada April depan akan membincangkan mekanisme khusus bagi mengurangkan jumlah pekerja asing secara berskala. Dan rancangan Malaysia ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing. Jadi sedangkan dalam keadaan begitu, kita buka pintu negara kita pada orang lain datang pada mulanya untuk sebagai bekerja. Tapi akhirnya mereka nak jadi tokeh, mereka jadi tuan di bumi kita. Ini yang merunsingkan kita. Kita bukan hanya
ahli Bangla, kita juga ada ahli Rohingya. Apa yang berlaku di kawasan-kawasan, tempat-tempat macam berlaku di Kempas, bagaimana saya laporkan, apa berlaku di Bukit Madut, pimpinan kerajaan harus menangani persoalan ini. Barulah benar-benar rakyat dilihat merangkul jiwa rakyat. Rakyat begitu terkesan sekarang. Saat ini pengangguran walaupun dikatakan berkurangan, tetapi menurut laporan yang saya terima, kadar pengangguran belia kekal pada 10.6%. Untuk bulan ketiga berturut-turut pada Januari 2024 dan berada pada lingkungan 10.6% hingga 9.8% sejak Ogos 2023, sekaligus melebihi paras terendah sebelum pandemik iaitu 99%. Ini menurut laporan daripada Maybank Investment Bank. Jadi bank pelaburan itu berkata kadar guna tenaga tidak penuh atau pekerja yang punya pekerjaan di bawah bidang kemahiran meningkat kepada 11.9%. Itu keadaannya saya. Segmen utama pekerja tidak formal dalam ekonomi seperti peniaga kecil, penjaja, pengendali gerai, selain pekebun kecil, bekerja sendiri dan pekerja gig berada dalam tren meningkat sejak Januari 2021. Ini nota ini disediakan oleh penganalisa Maybank, iaitu IB Syuhaimi Ilyas, Dr. Zamrus Zulkifli dan Fatin Nabila Muhammad Zaini. Di sebalik laporan, Jabatan Perangkaan Malaysia minggu lalu menyatakan bahawa jumlah penganggur negara ini terus menurun kepada 567,300 orang. Tapi dapatan daripada pengkajian Maybank ini nampaknya meningkat. Jadi saya haraplah Kementerian Sumber Manusia dapat melihat laporan tersebut secara jelas, mantap dan tuntas. Kita tak maulah orang kata laporan begini, sampai bila laporan ini mau berterusan, saudara. Saya agak menarik dalam saat-saat kita membicarakan soal ini, saudara. Saya menerima satu kiriman, ini luahan rasa. Usahawan yang tersepit, usahawan kecil, dia membuat kilang roti, itu Puan Syafinah Abu Bakar. Sebab dalam tulisan kepada saya, dia kata, saya peniaga, saya pembeli dan saya juga rakyat biasa. Tak tahu nak kategori B40 ke, M40 ke, ataupun T20. Semua saat ini kami dalam keadaan berjuang untuk terus hidup. Hari-hari ini sedih untuk semua bakers ataupun pembuat roti di seantero. Kerana dapat mesej daripada supplier, itu pembekal apabila harga naik tak beragak katanya. Dan saya yakin bukan bakers saja yang rasa, hampir semua yang buat bisnes rasanya sudah mula membeli juga rasa cuak. Jadi dalam grup ini penuhlah dengan air mata katanya. Apabila ada bahan itu tepung, saudara, dari satu guni RM320 naik ke RM700 lebih. Saya harap agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan orang pengguna dapat melihat persoalan ini, saudara. Benar ke tidak, saya cuma menyuarakan persoalan ini kerana menurut Syafinah Abu Bakar, pimpinan negara harus turun ke gelanggang, turun ke negeri-negeri melihat sejauh mana benarnya keluh kesah yang dialami oleh rakyat. Iaitu tepung adalah merupakan bahan asas untuk mereka membuat roti-roti, ban dan sebagainya. Dia kata, Syafinah, dia kata ini masalahnya kerajaan bermasalah ini tidak akan selesai. Sebab tambah-tambah lagi apabila wujudnya kilang-kilang, roti dan sebagainya, ia juga membantu untuk mengurangkan pengangguran. Tapi untuk semua syarikat nak ambil mereka bekerja, mana mampu katanya. Jadi soalnya sekarang ni dia mempersoalkan pada pimpinan. Apakah nak menunggu atau menanti lambakan barang-barang dalam bulan puasa macam yang dialami tahun lalu. Bila barang dah mahal, orang tak nak beli. Ataupun nak tengok golongan usahawan kecil ini gulung tikar. Tapi dia kata ini bukanlah saya nak mengentam siapa-siapa. Kerana beliau sebagai peniaga, dia punya seramai 30 orang tenaga kerja yang hidup bergantung gaji bulanan. Saya menjadi majikan katanya. Saya tahu semua sudut. Yang datang interview merayu nak kerja sebab banyak kilang dah tutup. Datang interview sebagai gaji kena potong. Kalau saya mampu katanya, saya akan ambil semua. Tapi kita majikan company kecil, yang kapasiti setakat boleh-boleh saja. Kalau nak ambil ramai, tak lepas pula nak cover. Jual mahal nanti tak sampai hati.
Rata-rata pelanggannya, customer kami memang akan beli sebiji 2 untuk makan anak-anak. Tapi nak naikkan harga lebih tinggi, tak sampai hati pula katanya. Kalau mereka tak mampu nak beli, melingkup lagi lah perniagaannya. Jadi sebab itu, pimpinan buatlah sesi dialog dengan usahawan, pergi turun ke negeri-negeri, dengar apa usahawan cakap. Kalaulah bisnes tutup, ramai pengganggu. Ini sekarang ni pun kalau begitu berlaku, nak keluar rumah pun kita takut. Takut dia ragut. Sudahlah dalam akaun bank tak banyak mana pun, dirompak pula katanya. Ini keadaannya. Jadi beliau mengatakan dia tak marah siapa-siapa, tapi ini hakikatnya. Beliau mahu agar pimpinan turun ke negeri-negeri untuk meninjau, melihat keluh kesah terutama di sektor pembuatan kilang-kilang roti dan sebagainya. Sebab harga tepung meningkat sekarang. Bagaimanapun saya berterima kasihlah apabila Ketua Pergerakan Pemuda UMNO sudah pun mahu ahli-ahlinya tampil aktif dalam memperjuangkan isu rakyat menerusi penubuhan Task Force Aduan Rakyat. Selaku Ketua Pergerakan Pemuda, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, walaupun ia sudah pun ditubuhkan, nama pergerakan itu tetap mahu ahlinya di seluruh negara aktif dan proaktif dalam membantu masyarakat yang terkesan dengan pelbagai masalah ekonomi saat ini. Jadi katanya, pemuda sudah buat keputusan, sudah pun berbincang dengan pemuda UMNO seluruh negara, termasuk pemuda UMNO negeri di Perlis, kerana waktu itu beliau berada di Perlis. Katanya pemuda akan terus aktif menerusi Task Force Aduan Rakyat yang ditubuhkan. Kali ini katanya beliau selaku Ketua Pergerakan Pemuda sudah pun mengarahkan semua ahli pemuda UMNO di peringkat negeri pergi ke setiap pelusuk dan ceruk tempat, sama ada kampung atau bandar, untuk mendengar masalah yang membelenggu rakyat pada waktu ini. Contohnya macam nelayan, isu pesawah dan sebagainya. Tujuannya adalah di mana kita hendak mengangkat isu tersebut ke peringkat atasan dan membantu apa yang mampu. Saya mengucapkan syabas pada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Akmal, Saudara Dr. Amal, kerana begitu prihatin dengan kehidupan rakyat saat ini. Kalaulah pimpinan politik khususnya UMNO menangani setiap permasalahan masalah rakyat, tentulah yang saya katakan inilah saatnya kita merangkul jiwa rakyat. Malahan sekarang ni saya juga mendapat laporan di Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun menyediakan sekitar 150,000 hektar tanah bagi pengeluaran beras. Kerajaan negeri katanya menyediakan tanah seluas 150,000 hektar memberi tumpuan dalam pengeluaran beras agar keselamatan makanan di negara kita terjamin. Menurut Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, projek penanaman padi akan dilakukan secara berperingkat menggunakan peruntukan daripada kerajaan pusat berjumlah 173 juta ringgit. Dan beliau menganggarkan jumlah itu mungkin tidak mencukupi, jadi kita juga akan tambah peruntukan dalam projek ini yang memerlukan sistem pengairan kerana kosnya agak tinggi. Kerajaan Negeri Sarawak juga memberi peruntukan secara beransur-ansur bagi projek penanam padi di kawasan selatan, termasuklah di Simunjan, di Gedong dan Seri Aman. Manakala kawasan utara meliputi Saudara Limbang dan Lawas. Masing-masing saat ini ada 10 hektar seorang yang dibuka. Abang Johari berkata kaedah penanaman padi Sarawak akan menggunakan model projek di kampung Lubuk Punggur yang menggunakan teknologi baru dan jenis benih hybrid. Dan pihak Kerajaan Negeri Sarawak, kata Abang Johari, telah membuat kajian bersama Universiti Putra Malaysia yang mendapati untuk 1 hektar boleh ditanam 5 musim dalam tempoh 24 bulan dan hasilnya ialah 8 tan. Sarawak merancang untuk membangunkan kira-kira 20,000 hektar lagi bagi projek penanam padi. Syabas, Abang Jo. Saya nampak pemimpin begitu prihatin. Saudara, sebelum apa-apa pun kita agak simpati jugalah saudara. Bila kita bercakap soal politik, bila bercakap soal apa yang berlaku di Sarawak, saya bersimpati dengan ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Ash'ari, yang mengambil keputusan drastik menyatakan sokongannya terhadap pimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, kerana beliau merasakan dirinya tidak diperlukan lagi oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Beliau adalah merupakan pengasas Parti Bersatu Selangor. Beliau telah dipinggirkan katanya oleh parti tersebut sejak akhir-akhir ini
dan dianggap tidak lagi relevan. Saudara, UMNO tidak bersikap begitu. Kita tak pernah meminggirkan orang, tapi mereka selalunya meminggirkan diri mereka. Jadi dalam hujahnya, dalam satu persidangan, dia kata dalam mesyuarat akhir, penentuan akhir pengagihan kerusi Parlimen Negeri Selangor pada PRU 15 dulu, dia mula membuka mendedahkan kenapa dia rasa kecewa dan sebagainya. Dia kata pada PRU 15 dulu tidak dipedulikan, menyebabkan kerusi KAPA yang sepatutnya ditandingi oleh Parti Peribumi Bersatu ditandingi oleh PAS. Sebab itu saya katakan sudah ada satu perbalahan kecil dalam antara Perikatan Nasional. Semasa PRU 15 katanya, satu perjanjian telah dibuat antara Bersatu, PAS dan Gerakan, di mana dalam perjanjian bertulis itu telah bersetuju kerusi Parlimen KAPA diberikan kepada Bersatu, katanya. Bagaimanapun semasa mesyuarat akhir penentuan agihan kerusi Selangor, KAPA telah diambil oleh PAS tanpa mengindahkan perjanjian yang dibuat sebelum ini, disebabkan adanya percaturan politik yang tidak sepatutnya dilakukan. Dalam surat sebut, tidak siapa pun pedulikan hujah saya dan mereka mengambil keputusan drastik tanpa memikirkan bahawa Bersatu sepatutnya diberikan peluang untuk bertanding di KAPA. Itu kenyataan dalam sidang akhbar hari ini, saudara. Pada Rabu lalu, Saudara Rashid membuat kejutan dengan mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Amiruddin Syari. Keputusan itu dibuat dengan rela hati tanpa sebarang paksaan. Setelah bola meneliti titah ucapan Sultan Selangor yang memuji pentadbiran Kerajaan Selangor berada di landasan tepat demi kemudahan negeri dan kesejahteraan rakyat. Jadi pada sidang akhbar itu, Abdul Rashid menyatakan beliau meluahkan kekecewaannya apabila isu nama calon yang disyadangkan semasa PRN 15 Selangor telah ditolak. Banyak katanya nama ketua-ketua bahagian, timbalan dan beberapa nama lain di peringkat bahagian yang layak bertanding, semuanya ditolak kecuali beberapa orang ketua bahagian saja. Sementara nama ketua bahagian lain yang layak ditolak dengan beberapa alasan tidak masuk akal. Saya sedaya upaya cuba mempertahankan maruah ketua bahagian yang layak dicalonkan, tapi tidak dipedulikan oleh kepimpinan tertinggi Bersatu. Jadi beliau merasa beliau telah dihina dan dikeji hasil penolakan tersebut, dan akhirnya beliau dipecat daripada jawatan sebagai pengurusi Bersatu Selangor susulan pelbagai tomahan yang dilemparkan kepadanya. Sebab itu beliau mengambil keputusan yang agak drastik kerana merasakan dirinya tidak lagi diperlukan dalam Bersatu. Saya telah ditolak, jadi jangan salahkan atau jangan marah saya kerana mengambil keputusan ini. Tiada lagi jalan kembali, saudara, kepada Datuk Rashid. Saya nampak, saya lihat bahawa pergolakan Bersatu di Selangor sudah pun semakin merebak kerana Datuk Rashid adalah merupakan pengasas Pertubuhan Bersatu. Itulah, saudara, kadang-kadang kita ni kalau jasa orang kita tak fikir, akhirnya kita mengundang masalah. Berbeza, UMNO tetap mengingat setiap jasa-jasa pimpinannya. Hanya mereka sahaja yang melakukan onar yang tidak boleh diterima. Itu keadaannya. Bagaimanapun saya mengharapkan demi baik bulan Ramadan mulia ini, masa untuk berdamai, berdamailah. Masa untuk berbaik, berbaiklah. Elakkan perpecahan sama umat kita. Sebab saya semakin khawatir. Saya makin khawatir bahawa bangsa kita berada di penghujung kalau kita terus berpisah dan berbalah. Kita jumpa lagi besok, saudara. Secara jujurnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok untuk saudara. Jangan lupa sebagaimana pesan Pak Cu tadi, untuk kita niat berpuasa, dan paling penting saudara, kita berdoalah pada Allah SWT agar puasa kita, amal ibadat kita diterima oleh Allah. Inilah masanya untuk kita memberi penyerahan diri, penyerahan jiwa terhadap Allah SWT. Kita jumpa lagi malam besok jam 10.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.